don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Mengadam tentang isu apa? Penumpang kapal sedang karam bimbangkan kapal lain. PAS saya baca detail sedikit. PAS menemplak tindakan pihak luar yang cuba mencampuri urusan pembinaan Perikatan Nasional khususnya yang melibatkan parti itu dan Parti Perubahan Nasional Bersatu. Ketua Pertahanan PAS Ahmad Fali Syahri berkata tindakan seorang veteran UMNO mencadangkan PAS memimpin PN bagi menggantikan Bersatu bukan saja dianggap ganjil, malah menyifatkan sebagai penumpang kapal yang sedang karam bimbang dengan kedudukan parti lain yang masih mempunyai sokongan utuh. Okey, mari kita respon Datuk Mengadam. Dia akhirnya cakap komen macam biasa. Ketua Perdagangan PAS meneprak kenapa? pernyataan Tok Uban yang menyatakan PAS harus meneladani BPN dengan sindiran kapal sendiri yang pergi karam sibuk kapal orang lain. Ya, Komen sikit tu. saya nak beritahu dengan Fazli ni, dulu dia lah yang bukan main lagi sibuk pasal haram tu. So, kenapa ketika itu dia tak tanya dengan diri dia, kapal dia pun semakin karam. Kalau tak kerana fitnah, kalau tak kerana fulus, kalau tak kerana merasuah pengundi, parti kau pun tak boleh dapat sampai 48 apa ni kursi, 44 ke 48. Lebih kurang lah kan. Kena ingat tu, jangan lupa. Parti kamu ni pun kerana berjaya menghidupkan pasti, melahirkan lebih ramai orang yang bebal, yang boleh percaya bahawa undi PAS masuk syurga, undi BNPH masuk neraka. Kerana kejayaan kamu mentarbiah orang seolah-olah masuk PAS sama masuk Islam, keluar PAS sama dengan keluar Islam. Hanya kerana benda-benda macam ni lah, benda-benda gila yang melahirkan pengikut-pengikut yang taksub serta bodoh. Minta maaf cakap, yang menyebabkan hari ni kamu ni ada tempat di kalangan orang Melayu. Itu pun bukan semua, sebahagian orang Melayu yang tak fikir panjang ni main terima bulat-bulat. Orang Melayu yang pendidikan agama dia ni cetek, terima bulat-bulat. Ada juga orang Melayu yang kita hantar pergi Jordan, pergi Mesir apa semua sekali, yang balik ni bingai tak habis lagi. Ada juga. Sepatutnya dengan ilmu yang mereka ada ni, bila PAS buat benda betul, mereka sokong. Bila PAS buat benda tak betul, mereka bantah. Mereka nyatakan kebenaran. Tapi nampak gayanya kebenaran disapu di bawah kapet. Bila mana parti yang bertungkus lumus untuk menjatuhkan kerajaan hari ini, akhirnya parti dia yang semakin hari semakin karam. Kita lihat kalau sebelum ini 6 orang ahli parlimen telah berpindah memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mengikut Syed Abu Hussein Hafiz ada lagi 10 orang wakil rakyat daripada Bersatu akan memindahkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini memaksa sesedara. Hari semalam dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, mereka merancang untuk meminda perlembagaan parti mereka bagi memastikan tidak ada lagi orang yang boleh memindahkan sokongan kepada PM. Ini akibatnya saudara, termakan dengan agenda parti politik dia tersendiri. Dulu bila Kerajaan Perikatan Nasional mencadangkan supaya Akta Anti Lompat Parti, perkataan lompat parti, kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen, sepatutnya bukan hanya kalau lompat parti, tetapi kalau membuat sebarang keputusan yang bercanggah dengan keputusan ketua whip ataupun ketua parti juga dikira sebagai lompat parti. Tapi Muhyiddin dan sekutu-sekutu menteri-menteri beliau sendiri yang tidak mahu.
Sebab apa? Sebab mereka merancang untuk mencuri orang kita. Merancang untuk mencuri orang BN, orang Pakatan Harapan seperti mana yang mereka pernah buat sebelum ini. Tapi malangnya sesedara selepas diwujudkan Akta Anti Lompat Parti ini, kita lihat tuan-tuan, usaha mereka nak mencuri 10 orang daripada Barisan Nasional di awal selepas pilihan raya umum yang ke-15 juga akhirnya kecundang. Dan mereka cuba untuk yakinkan seorang ahli parlimen kita, iaitu Syed Saddiq Sigaraga, untuk mengalihkan sokongan daripada Datuk Seri Anwar kepada tidak menyokong Datuk Seri Anwar. Akhirnya yang menimpa mereka malapetaka, tuan-tuan. Dan hari ini kita lihat Bersatu semakin pecah dan belah. Kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin berusaha untuk menolak Hamzah Zainuddin dan Ronald Kiandi untuk mengurangkan pengaruh. Tapi malangnya hari semalam, saudara, pengaruh orang-orang kuat Muhyiddin Yassin pula yang akhirnya kecundang. Kalau sebelum ini semua tahu bahawa antara orang yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin ialah Peja, ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Seri Faizal Azumu, Timbalan Presiden. Begitu juga dengan Azmin Ali. Walaupun ada usaha-usaha di kalangan mereka yang pro Tan Sri Muhyiddin nak menggantikan Azmin Ali menjadi Setiausaha Agung Bersatu yang baru, namun akhirnya semalam, tuan-tuan, Peja pula selaku Ketua Perhubungan Negeri Sembilan telah digantikan dengan Hanifah. Ini tanda-tanda, saudara, pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Bersatu semakin hari semakin malap. Semakin hari semakin gagal mendapat sokongan daripada parti dia sendiri. Saya terkejut bila mana Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Ahli Parlimen Bukit Gantang, mengatakan salah satu sebab kenapa beliau kecewa dan mengambil keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah kerana setelah Muhyiddin Yassin membuat keputusan untuk tidak mengekalkan jawatan Presiden, tidak mempertahankan jawatan Presiden, tetapi yang mendukacitakan, beliau buat U-turn, dia tarik balik, dan beliau memberitahu bahawa punca dia tarik balik ialah selepas dia berbincang dengan isterinya, dan dia memberitahu bahawa orang yang paling berkuasa sebenarnya bukan parti, tuan-tuan, bukan parti, bukan perwakilan, tetapi isteri dia yang paling berkuasa. Manalah ahli-ahli parlimen daripada Bersatu tidak berasa malu, aib bila mana Presiden sendiri mengatakan bahawa dia mengubah keputusan dia yang besar ni daripada bersara, memberi laluan kepada orang-orang baru. Dia tak jadi nak bersara kerana arahan isteri dia. Tapi hebat juga Din. Din Tompok dia boleh tahan, tuan-tuan. Adakah bila Din Tompok ni berundur tu akan selesaikan masalah ataupun kemelut dalam satu? Itu soalan pertama. Soalan kedua, ada yang mengatakan bahawa masalah ni berlaku disebabkan isu kewangan ataupun dana kepada MP ni yang membuatkan mereka beralih sokongan. Mana satu yang itu? Maksudnya? Macam mana? Okey. Din Tompok ni berundur dapat tak selesai masalah kemelut dalam satu ni. Kan? Lepas tu ada yang mengatakan diorang ni beralih sokongan sebab isu keuangan. Saya dah cakap dah di mana datang logiknya. Memang betul lah salah satu sebab ia ialah peruntukan untuk wakil rakyat. Tapi yang berundur ni bukan calang-calang orang. Yang berundur ni contohnya macam Syed Abu Hussein, dari segi kewangan dia sangat kuat. Kan? Dia bukan jenis wakil rakyat yang memerlukan kewangan, gaji pun. Senang cerita lah. Apatah lagi peruntukan untuk kawasan dia. Dia lebih daripada mampu.
Saya kenal dengan Syed Abu Hussein ni. Doktor. Sama juga dengan Peja dan sebagainya. Memang ada dengan apa ni, siapa ni, Kandak semua kan. Semuanya ada kekuatan keuangan tersendiri. So tak betul lah tu cerita pasal keuangan saja kan. Bukan semua orang ni lapak seperti mana yang diungkapkan oleh Sanusi ni kan. Tak betul tu cerita tu. So maksudnya tu ada krisis kepercayaan kepada presiden lah. Memang Syed Abu Hussein sendiri beritahu salah satu sebab kenapa beliau hilang kepercayaan kepada Muhyiddin ialah kerana kenyataan yang Muhyiddin keluarkan mengatakan dia berubah. Orang muda, orang lain mengambil alih ke pucuk kepimpinan parti yang tak ada masalah kes-kes skandal itu, skandal ni semua. Bila orang nak ambil alih, nak bagi laluan pada orang muda, tiba-tiba bila bini tak bagi, dia ubah pendirian dia. Kalau kau lah nak jadi apa ni, ahli parti, kau tak malu ke kalau presiden kau ni bergantung pada bini? Betul. Kalau dia sekadar bergantung pada bini, macam Mahathir pun semua keputusan dia banyak ditentukan oleh Siti Hasmah. Tapi dia tak pernah cerita ke orang. Dia tak berapa bodoh sangat macam Muhyiddin Yassin ni. Muhyiddin Yassin ni bukan setakat bodoh, bingai. Pergi beritahu dengan perwakilan bahawa keputusan besar ni dia ubah bukan kerana anda perwakilan. Dia tak beritahu lah bukan kerana anda kan. Tapi dia beritahu kerana dia dah berbincang dengan isteri dia. Dan isteri dia yang membuat keputusan, yang berkuasa. Dia beritahu isteri dia yang paling berkuasa. Aku pun tak faham ahli politik gila mana yang buat kenyataan begini. Dia kata isteri dia yang paling berkuasa. So tak apalah, kita biarkan dia. Okey. Macam saya baca detail sikit lagi mengulas kenyataan ini, saya ingin mengatakan terima kasih atas cadangan. Namun agak ganjil apabila penumpang sebuah kapal yang sedang karam asyik bimbang kepada kapal lain yang terus gagah berlayar. Konon-kononnya pas nak kata ni dia orang gagah lah, dia orang bersatu ni hidup aman damai lah. So kita pun tahu kecoh viral 3 hari ni pergolakan dalam bersatu ni. Malah kita tunggu apa keputusan seterusnya. Okey, mari terus menyokong kerja apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.